Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengerusi Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di surau yang penuh bahagia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syukur pada Allah SWT pada malam hari ini dapat bersama-sama di pengajian kuliah maghrib, dan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda kita berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada hadis ke-7 muka surat 28 bagi versi terjemahan, 57 bagi versi bahasa Arab naskah yang saya ada, mungkin naskah lain berbeza. Jadi hadis yang ke-7 ini membahas tentang ilham. Kerana ada puak-puak golongan yang menolak tasawuf, dia menolak ilham. Dia menolak adanya ilham, kemungkinannya ilham, apapun yang dikatakan ilham, firasat, ini dianggap tak boleh pakai, dan yang pakai ini sesat, pendusta dan macam-macam. Kita nak bukan mengatakan bahawa syariat itu boleh dibina dengan ilham semata-mata, bukan. Tapi ada hal-hal ijtihad dan pilihan ulama' pada perkara-perkara yang bersifat fadailul a'mal. Fadilul amal ni macam buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Fadilul amal ni macam tu. Jadi bila perkara-perkara fadilul amal yang bukan bersifat hukum hakam, halal haram, bukan bersifat seperti iman dan kufur, tapi benda yang bersifat fadilat, maka ada di kalangan ulama melakukan ijtihad atau pilihan dia kerana pengalaman rohani yang dia alaminya atau dipanggil dengan ilham. Dan ini berlaku di dalam ilmu tasawuf, dalam banyak kitab tasawuf. Saya bagi contoh Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Siapakah Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi? Dia adalah seorang Sayyidut Ta'ifah, penghulu bagi kelompok tasawuf, yang hatta golongan Wahabi sendiri menerima dia dan mengata dia tasawuf sunni, diiktiraf sebagai pemimpin tasawuf sunni sekalian ahli sunnah. Dia meninggal tahun 298 Hijriah, berarti masih waktu, iaitu masih di dalam waktu salafus soleh. Jadi kita jangan mudah-mudah nak sesatkan ulama'. Kalau tak tahu hukum hakam, tak payah nak sesatkan ulama'. Baru-baru ni pada bulan Februari awal, saya dijemput oleh kementerian atau Menteri Wakaf Sunni, dipanggil Dewan Wakaf Sunni Kerajaan atau Jumhuriyatul Iraq, iaitu negara Iraq. Negara Iraq ni kita tahu di zaman Abbasiyah, ulama ahli sunnah lahir banyak di Baghdad, di Iraq. Hasan al-Basrinya, Abu Hasan al-Ash'arinya, Imam Ahmad bin Hanbalnya, Abu Hanifahnya, Abdul Qadir Jailani dan lain-lain. Jadi saya dijemput untuk muktamar tasawuf international yang dihadiri oleh lebih dari 30 ulama ahli sunnah wal jamaah dari berbagai belahan dunia, termasuk daripada Al-Azhar Asy-Syarif, University Al-Azhar,
yang kalau ditunduh sesat atau Syiah, berarti ustaz-ustaz kat Malaysia yang berkeliaran yang banyak mengajar kat masjid ni semua ni Syiah, tuan-tuan. Kerana kebanyakan ustaz di Malaysia ini adalah datang daripada Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Ada Syekh Ali Juma, ada Syekh Usama Said Al-Zahari, ada Syekh Yusri Jabir, ada Syekh Abdul Ba'is Al-Kattani, ada Syekh Jamal Faruq, dan banyak ulama-ulama lain yang hadir. Selain dari mufti dari Ba'labak daripada Lebanon yang ahli sunnah, daripada India iaitu murid kepada Syekh Abu Bakar yang menjadi tokoh Ma'ali Hijrah pada tahun lepas, dia hadir. Saya mewakili Malaysia bersama Habib Ali Zainal Abidin, tapi saya bentang kertas kerja, bentang kertas kerja di muktamar tersebut. Jadi pada waktu program tersebut habis, jadi dia program hari Rabu, habis hari Rabu, so hari Khamis tu memang dikhususkan atau diberikan waktu oleh penganjur untuk menziarahi banyak makam-makam dan masyhad-masyhad atau maraqid ulama-ulama, para awliya, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Termasuk yang kita ziarah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Sultanul Awliya, dia dipanggil bagi Sultan para wali. Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, As-Sari As-Saqati, guru dia, Ma'ruf Al-Karhi, dan banyak yang lain. Termasuk yang saya ziarah adalah Al-Imam Musa Al-Kazim, Musa Kazim dipanggil. So ada orang dia pergi tengok gambar saya ketika ada di Musa Kazim bersama ulama-ulama ahli sunnah tadi dari berbagai negara termasuk Al-Azhar. Dalam gambar tersebut dituduhlah kami ni berbaiknya Syiah lah, kami ni jadi Syiah lah. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan, contohlah tuan-tuan pergi ziarah dan lalu-lalu atau pergi jalan, berhenti dekat depan pergi dekat contoh dia pergi ke Andalusia, kan ada gereja, masjid yang dirubah jadi gereja. Kita pergi nak tengok ini kesan umat Islam yang dijajah, lalu kita lihat gereja terus jadi Kristian ke? Ni pelik dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang lebih heran tu Musa Al-Kazim, Imam Musa Al-Kazim ini tokoh ahli sunnah. Dia tokoh ahli sunnah wal jamaah, dia bukan Syiah. Dan ulama menyebutkan ada dua imam dari kalangan saleh tapi diuji dengan pengikut yang buruk. Siapa dia? Ja'far As-Sadiq diuji dengan pengikut yang rawafid. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan pengikut yang mujassimah, menjisimkan Allah. A'udzubillah min dzalik. Ini. Sedangkan Musa Al-Kazim, dia ini adalah siapa? Rasulullah SAW ada anak bernama Fatimah radhiyallahu anha, menikahi iaitu saudara baginda SAW, iaitu anak Abi Talib bernama Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, khalifah yang keempat di kalangan ahli sunnah, di kalangan khulafaur rasyidin. Dia sahabat, kita cintai dia. Wajib untuk kita mencintai dia sebagai sahabat dan juga ahli bait. Dia ada anak dua pemuda ahli jannah, sayyidu atau syababu ahli jannah, sayyidul ahli jannah. Siapa dia? Yaitu Imam Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan memiliki anak bernama Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin, atau Husain ada anak nama Zainal Abidin, saya tak ingat yang mana. Lalu Ali Zainal Abidin memiliki anak bernama Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir memiliki anak nama dia adalah Ja'far As-Sadiq yang saya sebut tadi. Disebut dalam kitab Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, kata Ja'far Sadiq itu adalah tokoh yang bersih, yang ahli sunnah seperti imam-imam mazhab yang lain. Ja'far As-Sadiq dia ada anak bernama Musa Al-Kazim, Musa bin Ja'far As-Sadiq. Nama dia Musa bin Ja'far As-Sadiq. Ni. Itu adalah anak kepada Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim.
Musa Al-Kazim ini ada anak bernama Syekh Ali Ridha, Imam Ali Ridha. Imam Ali Ridha ada murid bernama Ma'ruf Al-Karhi. Ada anak bernama Al-Jawad. Al-Jawad ditanam di dekat dengan Musa Al-Kazim, sedangkan Ali Ridha ditanam di Iran. Murid dia bernama Ma'ruf Al-Karhi, seorang majusi yang masuk Islam, menjadi ulama besar, guru kepada banyak ulama di zamannya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Musa Ma'ruf Al-Karhi ada anak murid bernama Sari As-Saqati. Sari As-Saqati memiliki murid bernama Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Sayyid Ta'ifah yang kita sebut tadi, pemimpin kelompok tasawuf ahli sunnah wal jamaah yang lurus. Abul Qasim ini memiliki murid bernama Abu Bakar Shibli, memiliki murid At-Tamimi, memiliki murid sampai kepada Aqari. Aqari memiliki murid bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hasanain. Masuk Hasanain, dia jalur Hasan dan jalur Husain. Bondanya dari jalur Husain, ayahandanya jalur Hasan, berkumpul, lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk ulama ahli sunnah yang hatta Imam Ibn Taymiyah sendiri memujinya. Ini. Lalu apakah dengan kami, bukan saya seorang, ulama-ulama ahli sunnah yang besar-besar gergasi ini pergi ziarah maqam Musa Al-Kazim, ikut rombongan yang telah disediakan oleh kerajaan Iraq, Kementerian Wakaf Sunni dia, Diwan Wakaf Sunni dia, yang bawa kami dengan polisnya, dengan askarnya, dengan kereta VVIP-nya, pergi ke sana untuk menziarahi ulama-ulama maqam-maqam, termasuk Imam Abu Hanifah, Abu Qasim Junaid, Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Musa Al-Kazim. Lalu tiba-tiba terus dituduh Syiah. Kalau macam tu susahlah tuan-tuan. Tapi hari ini jadi mudah orang nak menghina para ulama, tuan-tuan. Hatta Imam Ali Ridha disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai tokoh yang soleh, yang baik. Musa Al-Kazim dia layak untuk menjadi imamah, layak untuk menjadi khalifah. Ini disebut oleh siapa? Oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Tiba-tiba orang-orang yang jahil di Malaysia ni tak tahu cerita, tak tahu apa, pakai tuduh sahaja, nak memburukkan orang. Ni dipanggil ad hominem. Dosa seperti ini. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Maka di dalam tasawuf ada dikenal sebagai al-ilham dan tahdith. Itu memang ada. Apakah sandarannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsuna fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, nanti atau sungguh terdapat umat-umat yang terdahulu sebelum kalian yang mereka itu muhaddatsuna. Maksud mereka itu muhaddatsuna, muhaddatsun iaitu orang yang ditahdiskan. Tahdis itu maksudnya diberikan percakapan, diberikan something, ada sesuatu yang berbisik padanya. Muhaddatsun. Ini. Fa in yakun fi ummati, sekiranya terdapat seseorang yang mampu melakukan perkara tersebut dalam kalangan umatku, maka dia adalah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu sabda baginda sallallahu. Riwayat yang lain, wa fi riwayatin qad kana fi man qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ay yakunu anbiya. Fa in yakum fi ummati ahadun fa Umar. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini sahih, rawahu al-Bukhari. Melainkan tiba-tiba ada yang kata sahih Bukhari ini tak sahih, wallahu alam. Ini riwayat Imam Bukhari. Apa maksud dia? Sungguh terdapat orang sebelum kalian dalam kalangan Bani Israel yang merupakan mukallamuna, orang yang dicakap, dibisikkan atau dicakapkan, diberikan ilham. Walaupun dia bukannya anbiya,
Tapi di kalangan mereka Bani Israel ni memanglah banyak anbiya kan. Tapi yang ini bukan anbiya, pun mendapat taklim, mendapat muhaddatsuna, mendapat tahdits. Lalu kata dia, walaupun dia bukan anbiya, jika terdapat yang sebegitu di dalam umatku, iaitu umat Rasulullah SAW, nescaya orang itu adalah Umar. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelum kita terus, kita nak terka sikit. Bukan berarti sekiranya ada pada umatku seseorang maka dia Umar, nak mengisyarahkan tidak ada, bukan. Bukan itu maksud dia. Dalam kitab ini, yang mungkin hari ini kita tak sempat tapi perlu saya terangkan, yang dimaksudkan ia di dalam hadis ini oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan banyak ulama lain, mengatakan justru di dalam umat ini ada orang yang muhaddatsuna, yang diberikan ilham ini lebih banyak dan lebih layak, lebih tinggi daripada Bani Israel. Dan kita tahu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, dia itu orang yang sangat bijaksana, sangat luhih, sangat apa, dan banyak perkara-perkara yang dicadangkan dan diusulkan oleh Sayyidina Umar adalah bernas. Bernas tu maksudnya bukan beras, bernas. Bernas itu memiliki kekuatan nas yang kukuh, iaitu sangat-sangat bukan hanya logik dan bertepatan ijtihadnya. Beza ijtihad Sayyidina Umar dengan ijtihad kita, tuan-tuan. Kita ijtihad ni lebih banyak salah daripada betulnya. Sayyidina Umar, masya-Allah. Ini ada riwayat hadis hafizakumullah. Wa rawahu Muslim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha wa lafdhuhu qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsuna fa in yaku fi ummati minhum ahadun fa Umaru minhum. Hadis Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksud lafaz hadis tersebut adalah, sungguh terdapat umat-umat yang terdahulu sebelum kalian yang mereka itu muhaddatsuna, yang diberi ilham. Sekiranya terdapat seseorang yang mampu melakukan perkara tersebut dalam kalangan umatku, maka dia adalah Umar. Ini hadis tersebut. Lalu di dalam hadis itu dia kata, qala Ibnu Wahbin, telah berkata Ibnu Wahbin. Okey, apa dia kata? Tafsiru muhaddatsun bi fathid dal al musyaddadah mulhamun aw ay mulhamun, iaitu tafsiran bagi muhaddatsun. Apa yang dimaksud dengan muhaddatsun? Muhaddatsun itu adalah dengan di fathah dalnya dan di tasydid, itu mulhamun, orang yang diberi ilham. Berarti ada yang diberi ilham. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini namanya ilham. Ini. Jadi jangan menafikan ilham. Tapi of course kalau ada orang kata, Ustaz, ilham ke, tahdits ke, kan, bisikan ke, ini semua tak boleh dibezakan mana satu betul dan mana yang salah. Kita ni bukan Nabi. Nabi ini dapat wahyu, jelas benar. Betul. Sebab itu kalau engkau rasa kau dapat ilham, tapi ilham dia apa? Ilham dia suruh buat, suruh tak payah solat dah jadi sultanul awliya, engkau dah tak wajib solat. Itu namanya bukan ilham, itu namanya was-was, syaitan yang berbisik. Tapi kalau engkau mendapat ilham, katanya ilham, bisikan yang mengatakan khamr halal baginya, itu namanya godaan syaitan. Sebab itu yang saya sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya datang, tuan-tuan. Tak macam tuan-tuan redact, mungkin mimpilah kot paling jauh pun. Mimpi-mimpi saya pergi haji. Ustaz kata tak ada ilham tak payah pergi haji. Ni ada kaya-kaya. Dah mimpi pergi haji, tak nak pergi haji. Kalau kaya-kaya mimpi pergi haji, pergilah kot. Kalau saya lah, saya jangankan tak mimpi, nak pergi, tak mimpi pun nak pergi pun tak dapat pergi haji lagi. Tak dapat panggilan dari tabung haji. Tunggu lama punya, tunggu tak dipanggil-panggil juga.
Jadi ilham yang dimaksudkan ini dia menurun perkara yang baik. Kalau perkara itu perkara yang buruk, tentu ditolak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu cahaya datang, kan? Cahaya. Terbang. Macam cerita dongeng lah. Orang nak kata macam Marvel ke, macam apa ke, tak kisah kartun ke. Dalam kisah dia memang cahaya datang. Lalu kata dekat Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Maka engkau sudah mendapat derajat yang tinggi, aku halalkan perkara yang haram bagimu, yang wajib sudah tidak wajib. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsya ya la'in, berambus wahai yang terlaknat. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk meninggalkan perkara yang wajib, melakukan perkara yang haram ketika nyawa ni masih dikandung badan, tuan-tuan? Tak mungkin. Syariat tak mungkin dirubah seperti itu. Ni contoh dia. Jadi kalau ilham tu bentuknya macam mana? Macam tadilah. Ustaz, saya tu macam nak pergilah, macam dah mimpi pergi ke Baitullah. Saya teringin nak pergi. Tanya saya, jawab pergilah. Saya kata, duit tak ada Ustaz. Duit tak ada, sabarlah. Dia pun berdoa, ya Allah, semoga aku dapat rezeki, mimpi aku, cita-cita aku ni tertunai untuk pergi haji tahun ini. Pumpam, tiba-tiba dia dapat duit. Tahmin haitsu la yahtasib, dengan sekira yang tak dapat dikira-kira. Insurans bayar ke, ada yang tersalah ke, bayar dia balik. Saya ada kawan orang Morocco. Dia sama, dia teringin nak pergi haji, tapi dia tak ada visa, tak ada apa. Morocco memang tak mungkin dapat. Dia beratur dekat depan kedutaan Saudi tiap-tiap hari, hampir setahun. Masuk jumpa tolak, masuk jumpa ditolak, masuk jumpa ditolak. Last kali aku dah kata tak boleh ketuk, dia letak visa tu, dia bagi. Dia pun pergilah haji. Ni dia dulu cerita dia. Saya tak tahu dia masih hidup ke tak, tapi saya jumpa dia waktu saya masih di Morocco. Dia waktu tu karkun, saya disuruh dipanggil oleh jamaah Indonesia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dari Arab ke bahasa Indonesia. Saya belajar cakap Arab fasih, terjemah Arab adalah melalui apa? Melalui jadi penterjemah orang-orang berbayan dekat tabligh. Waktu diorang ada ijtima', ni saya berlatih diri saya waktu itu. Tapi saya cakap awal-awal saya ni tak sempurna, tapi saya berlatih lah. Dan juga biasa duduk dengan kawan-kawan yang Wahabi-Wahabi ni, saya duduk sama, saya debat dengan dia, duduk berdiskusi, relax, santai kan, cakap Arab lah. Itu lebih laju fasih bersama mereka hadiri wal hadrah bizakumullah. Tak ada nak unsur gaduh-gaduh, tapi nak relax dengan kawan. Tak adalah nak kecoh-kecoh, tapi duduk berdua malam, cerita-cerita macam-macam. Ini hadirin wal hadrah hafizakumullah. Disebutkan di sini. Jadi mulhamun. Qala aktsarul ulama. Telah berkata banyak ulama. Jadi banyak ulama, kebanyakan ulama berkata, al-mulhamu huwa ar-rajulu shadiq adh-dhann yulqa fi ra'ihi syai'un min kibalil mala'il a'la fayakunu kalladhi haddathahu ghairuhu bih. Yang bermaksud di sini, al-mulham adalah seorang lelaki yang benar sangkaannya dicampakkan ke dalam hatinya secebis daripada arah al-mala'ul a'la, maksudnya daripada atas, daripada Allah atau para malaikat dan lainnya. Lalu dia menjadi seperti terdapat perkara lain yang berkata-kata dengannya. Seolah-olah ada yang berkata dengannya. Ni, wakila mukallamun tukallimuhul malaikatu min ghairi nubuwatin kama taqaddama fi ihda riwayatai Abi Hurairah. Dikatakan bahawa mukallamun itu adalah malaikat berbicara dengannya tanpa melalui kenabian.
Berarti ini menunjukkan bahawa ada kemungkinan malaikat berbicara dengannya walaupun dia tidak menyebabkan dia itu menjadi seorang nabi. Cuma dia tak sebut di sini malaikat apa. Apakah Jibril atau selainnya. Sebab Jibril biasanya hanya membawa wahyu. Ini wallahu alam bab itu. Kita tak masuk bab tu. Kita hanya baca apa yang tertulis di sini. Adalah malaikat berbicara dengannya tanpa melalui kenabian seperti yang telah lalu disebutkan di dalam salah satu riwayat Al-Imam Abu Hurairah. Ni, iaitu apa? Iaitu min bani Israel rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya, iaitu lelaki-lelaki dari Bani Israel yang dibicarakan dengan tanpa dia itu menjadi seorang nabi. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, iaitu apa? Jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yuhaddatsu? Qala tatakallamul malaikatu ala lisanihi. Jadi wahai Rasulullah SAW, dia berkata, bagaimanakah mereka ini berkata-kata atau diperkatakan? Yuhaddatsuna, mereka boleh dikabarkan. Yuhaddatsu, boleh dikabarkan. Qala, maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tatakallamul malaikatu ala lisanih, iaitu malaikat, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berbicara di atas lidahnya. Ni rawahu Jauhari. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Jauhari fi fawaidihi, di dalam kitab fawaidnya. Ni. Lalu disebutkan qala Al-Hafiz Ibnu Hajar wa yahtamilu radduhu ila al-ma'na al-awwali ay tukallimuhu fi nafsihi wa in lam yara mukalliman fil haqiqati fayarji'u ilal ilham. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari, kemungkinan untuk kita mengembalikan kepada makna yang pertama, iaitu dia diberikan mukallam itu pada dirinya sendiri walaupun pada hakikat luarannya tidak tampak seperti mukallam, sehingga boleh dikembalikan kepada maksud ilham. Jadi dia sendiri yang tiba-tiba keluar the wisdom from inner of himself. Terkeluar pun boleh, yang mana ini boleh kita kembalikan maknanya dengan ilham. Dia tak ada yang mukallamuna. Contoh dia duduk, macam mana nak buat ni, macam mana nak karang ni, nak bahas kitab fiqh ni, nak bahas apa nahwu saraf ni, dia solat istikharah, dia berzikir, tiba-tiba dia dapat idea, pun dia tulis, pun boleh terjadi tuan-tuan. Ini namanya ilham. Seperti Al-Imam Ibnu Malik, dia karang kitab Alfiyah Ibnu Malik, dia sebut apa? Dia sebut fa'iqatan alfiyata bani Mu'ti. Kitabku ini lebih tinggi daripada Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti, tok guru dia sendiri. La ala sawab. Lepas tu pen dia tak boleh bergerak. Dia tidur, dia mimpi Ibnu Mu'ti kata kat dia, orang yang hidup memang senang nak bunuh 1000 orang yang mati. Mentang-mentang kau hidup lagi, aku dah mati, bolehlah kau nak kata lebih hebat dari aku. Dia bangun, dia bertaubat, dia kata wa huwa bisakin haizun tafdila, dia lebih dahulu dan layak mendapatkan keutamaan. Maka akhirnya dia bertaubat dan pen dia langsung laju untuk menulis. InsyaAllah kita sambung lepas azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sikit lagi, iaitu wa qauluhu, dan katanya, fa in yakun fi ummati ahadun ila akhirih. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, qila lam yurad hadzal qawlu mawrid at-tardid fa inna ummatahu afdalul umami. Wa idza sabata anna dhalika wujida fi ghairihim fa imkanu wujudihi fihim aula.
wa innama awradahu mawrida at-ta'kid kama yaqulu rajul in yakun li sadiq fa innahu fulan yuridu ikhtisasahu bi kamalis sadaqah la nafyil asdiqa. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah tadi, yaitu dari kata sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya terdapat dalam kalangan umatku seorang yang sebegitu. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, kata-kata ini tidak diertikan dengan makna penolakan, kerana umat Nabi SAW merupakan umat yang paling afdal. Sekiranya telah sabit bahawa perkara demikian itu didapati pada orang lain, maksudnya kaum ataupun umat yang lain, maka kemungkinan untuk perkara itu ada pada umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad, itu lebih patut. Jadi Nabi SAW menyebutkan lafaz tersebut hanyalah untuk menekankan sahaja, atau dipanggil dengan sirat taukid atau takkid. Takkid ni mengukuhkan. Seperti jika seorang lelaki berkata, kalaulah aku mempunyai sahabat, nescaya si fulanlah orang tersebut. Bukan berarti dia tak ada sahabat. Nak menunjukkan fulan itu betul-betul sahabat dia. Sebab ada yang gunakan hadis ini, dia kata ini menunjukkan tak ada lah. Andaikan, Nabi hanya berandai, sebenarnya tak ada. Yang berandai-andai itu engkau. Kerana maksud dia sebenar menunjukkan Umar ni lah salah seorang daripada mulhamun yang mendapatkan ilham. Lalu dia kata, dia cuma mengucapkan lafaz tersebut untuk mengkhususkan si fulan dengan makna sahabat yang sejadi, bukannya menafikan persahabatan pada yang lain, bukan menafikan persahabatan yang lain. Jadi dia ada ikhtisas, mengkhususkan perkara tersebut. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Wa qila al-hikmatu fihi anna wujudahum fi bani Israil kana qad tahaqqaqa wuquhu wa sababu dhalika ihtiyajihim haitsu la yakunu hina idzin fihim nabiyyun wa ihtamala indahu sallallahu alaihi wasallam alla tahtaja hadhil ummatu ila dhalika al-istighna'iha bil Qur'an an huduthi nabiyyin wa qad hasala dhalika ay hasala al-istighna'u bil Qur'an hatta innal muhaddatha minhum bi fathid dal al-mushaddadah idza tahaqqaqa wujuduhu la yuhkamu bima waqa'a lahu bal labudda min ardihi 'ala al-Qur'ani ila akhirih. Lalu dikatakan bahawa hikmah pada sabdaan Nabi SAW tersebut mengenai kewujudan mukallam di dalam Bani Israel itu adalah sesuatu yang dipastikan. Sebabnya adalah mereka perlu kepada keadaan tersebut apabila mereka tidak ada Nabi di sisi mereka. Jadi Bani Israel itu kena ada orang muhaddathun, orang dapat ilham bila tak ada Nabi mereka. Sebab mereka ni memang susah, tak boleh nak faham. Melainkan ada orang macam tu. Kemungkinan menurut baginda SAW umat ini tidak memerlukan kepada keadaan tersebut kerana telah ada Al-Quran bagi pihak Nabi, dan sememangnya Al-Quran itu telah mencukupkan umat ini, sehingga kan al-muhaddath yang apabila dipastikan kewujudan mereka maka tidak mengikut hukum yang mereka katakan semata-mata, bahkan hal tersebut perlulah dibandingkan dengan Al-Quran. Of course, ilham, segala ilham tersebut ia dikembalikan kepada nas yang qat'i, yang pasti sesuai ikut syariat atau tidak. Kalau melanggar syariat maka kita tolak, tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah itu. Hatta innal muhaddatsa minhum bi fatidal idza lalu dia kata bal la budda min ardihi ala Quran fa in wafaqahu aw wafaqa sunnah amila bihi wa illa tarakahu. Sekiranya ia menepati isi di dalam Al-Quran ataupun sunnah maka diamalkannya. Sekira tidak maka ditinggalkannya perkara ini walaupun berkemungkinan terjadi, namun jaranglah bagi mereka yang sememangnya mengikuti Al-Quran dan sunnah. Maksud dia iaitu, lalu dia kata wa in jaza ayyaqa lakinnahu nadirun mimman yakunu amruhu minhum mabniyan alal itba'il kitabi wa sunnati.
Jadi susah untuk terjadi orang tersebut boleh mendapat ilham tapi bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana memang diri mereka ini dah sebati dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata wa tamahhadat al-hikmatu fi wujudihim wa kathratihim ba'dal asril awwali fi ziyadati syarafi hadhil ummat bi wujudi amsalihim fihi. Hikmah kewujudan mereka dan ramai yang menjadi wali setelah zaman yang pertama, maksudnya setelah zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dan ramai yang menjadi wali setelah zaman yang pertama adalah pada menambahkan kemuliaan umat ini. Ini yang saya sebut nama-nama tadi. Para awliya al-kibar, jabal. Ini kemuliaan, kenapa? Kerana umat ini. Semua para awliya ini mengiktiraf Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Sikit lagi, boleh jadi hikmah ramainya wali adalah disebabkan ramainya Nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Apabila umat ini sudah tidak mempunyai Nabi, kerana Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para anbiya, maka Allah SWT menggantikan dengan memperbanyakkan para wali. Setakat ini habislah perbicaraan atau kalam daripada Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadiri wal hadra abidakullah. Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memberi pendapat pastikan memiliki referensi yang cukup, bukan hanya berandai-andai. Tapi tadi ada soalan, boleh ke puasa sekarang ni? Sebab hari ni saya puasa, saya buka puasa tadi. Ustaz, ni dah lebih 15 Syaban, boleh ke puasa? Dia macam ni, kalau dia puasa memang adat dia puasa sebelum ni. Contohnya saya memang puasa Rejab, Syaban, Ramadan, maka tak ada masalah. Lepas 15 Syaban teruskan, tak ada masalah. Hatta hari Syak nanti tak ada masalah, masuk sampai bulan Ramadan. Ataupun dia puasa sebab apa? Terutama perempuan, kaum Hawa. Kaum Hawa ni bila bulan Ramadan dia kena uzur, dia tak boleh puasa. Lepas Ramadan, bulan Syawal dan selainnya, dia kena qada. Tapi terlalu baik sangat, kan? Maksudnya apa, tak berpuasa. Tiba-tiba dah masuk bulan Syakban baru teringat aku ada 12 hari hutang tak bayar lagi. Kalau terlajak ni nak kena bayar kafarah, kan? Ni contoh dia. Maka dia pun berpuasa. Dia berpuasa, puasanya setelah 15 Syakban sebab nak qada, tak ada masalah. Okey, dalam kes ini dia tidak ada masalah. Atau puasa sebab apa? Kerana pada hari tersebut, kerana dia memang biasa hari Isnin Khamis, itu memang hari ada sebab dia puasa, itu tak ada masalah. Yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i, tidak tahu mazhab yang lain, adalah puasa saja, puasa pada hari Syak. Dia tak puasa, tiba-tiba masuk 15 Syakban, lepas 15 Syakban dia pun nak puasa. Ini yang tidak boleh, melainkan kerana ada sebab, ada nas dalam bab ini, walaupun khilaf tentang status hadis dia. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini diambil daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i, boleh rujuk. Insyaallah saya iktifak sekadar ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.